Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni kita nak sambung pembelajaran kita, iaitu bagi subtopik kedua. Okay, ni total dia. Subtopik kedua iaitu hukum set. Hukum set ni saya bahagikan kepada 5 perkara pula. Jadi kita dah cover dah perkara 1, 2, 3, 4 ni. Kita nak sambung perkara yang kelima, iaitu menisbahkan penyebut bagi melibatkan yang sebutan yang ada set lah. So, kenapa kita nak menisbahkan penyebut bagi ungkapan yang melibatkan set ni? Sebab kita tak mau set tu dekat bahagian bawah. Okay? Kita kalau bagi jawapan, kita nak set tu dekat bahagian atas. Contoh. Teacher kata 1/5. Macam ni. Dia ada penyebut. So, teacher tak nak dia kat bawah. Sebab jawapan untuk set, kita tak nak dekat bawah. Dia kena duduk dekat atas. Sebab tu kita buat bagi perkara yang kelima ni, iaitu menisbahkan penyebut. Dalam kalkulator pun dia takkan letak kat bawah, dia akan dekat atas untuk set ni. That's why kita buat menisbahkan penyebut. Bagi ungkapan yang melibatkan set lah. Saya tulis set je ungkapan yang melibatkan set. So, kita start dari mula macam mana kita nak menghilangkan set-set yang kat bawah ni. So, cara dia adalah kita akan darabkan dengan set conjugate. Set conjugate ni apa? Set conjugate ni, yang ni yang kita kena ingat sebab dia ada bentuk-bentuk dia. Okey, untuk set conjugate yang macam ni, set 5 je. Kalau kamu nampak je ada set 5. So, contoh dia, bentuk dia adalah macam ni lah. Set A. Contoh macam ni ataupun M set A. Contoh kat sini saya tambah kat depan ni 3 set 5. Macam tu. So, kalau nampak je macam ni, set conjugate dia adalah, kamu ni sebenarnya ada satu lah kan depan ni, satu set A ni M set A lah. Dia punya general form adalah yang ni, general form dia. Jadi set conjugate dia, saya buat SK. Set conjugate dia adalah darab balik dengan diri dia macam ni. Okey, jadi kalau contoh soalan ni, sekejap saya buat kat lain. Contoh soalan ni adalah 1/5 macam tadi. Jadi set conjugate dia kita akan buat, akan darab dengan set 5 over set 5. So, kita akan dapat nanti set 5 darab set 5, kita akan dapat 5 lah. So, atas ni 1 darab set 5 dapat set 5. Set 5 darab set 5, siapa yang tak nampak boleh guna balik konsep indeks. Macam ni. Okay, so you akan dapat set 5/5, 1/2 tambah 1/2. Kalau tak ingat, boleh buat manual. So, you akan dapat final answer dia set 5/5. Kalau cek guna kalkulator pun, saya tekan ni, 1, ni tadinya. 1/set 5. Nampak tak? Dia takkan bagi jawapan dalam set ni kat bawah. Kita kena nisbahkan dia, sebab tu kita akan dapat jawapan dia set 5/5. Okey. So, ni adalah bentuk yang pertama, iaitu bentuk pertama ni dia bentuk yang satu sebutan je, M set A. So, kalau M set A, set conjugate dia adalah diri dia sendiri, iaitu M set A juga. Okey. And then yang kedua, kalau dia bagi dalam bentuk M set A tambah N set A. Dia tak semestinya A, dia boleh B, N set B. Kiranya semua ni nombor yang berlainan ataupun nombor sama, tak kisah. Tapi dia buat dalam bentuk macam ni. Maksudnya tadi dia single je kan, dia satu je macam ni. Tadi dia single, dia tak ada tambah tolak. Tadi single. Sekarang ni dah double, ada kanan kiri. So, ada operasi tambah di sini.
Jadi apa cert conjugate dia? Cert conjugate dia adalah kita tukar dia punya simbol. Kalau tambah jadi tolak. So kita akan dapat kat sini M cert A tolak N cert B. Dia dapat macam tu untuk cert conjugate dia. Okey. Sama juga kalau contoh dia bagi lagi satu M cert A tolak N cert B. So cert conjugate dia kita akan kacau bahagian tambah atau tolak ni sahaja. Yang tengah ni. Yang lain semua salin balik je. So kita akan dapat M cert A tolak akan dapat tambah N cert B. Dapat macam tu. Okay. So yang ni you guys kena ingat lah. Yang cert conjugate ni, kalau dia bagi yang ni, kita darab yang ni, diri dia sendiri. Kalau dia bagi yang tambah kat tengah operasi, kita kena tolak dia punya conjugate. Kalau tolak, kita akan buat tambah. Kenapa kita kena buat macam ni? Yang tambah tolak ni, dia berkait dengan konsep. Ingat tak yang dulu kita buat konsep, ada konsep A square minus B square. So kita akan dapat, yang ni memang kita akan dapat A plus B, A minus B. Ni memang ada kita belajar masa form 2 kalau tak salah saya. Form 2 dia belajar macam mana nak buat pemfaktoran. Jadi kalau dari sini kita akan dapat sini, dan kalau kita dapat sini kita akan dapat macam ni. So yang ni dia dah dikaitkan dengan cert, hukum cert yang lain, iaitu hukum cert yang satu lagi dia akan jadi macam ni. Hukum cert ni penambahan lagi satu hukum cert, iaitu A tolak cert B, A tambah cert B. Kenapa saya terang ni? Sebab dia berkait dengan benda ni. Kenapa dia kaitkan yang tambah tolak ni? Sebab nanti you akan dapat dari sini A square minus cert B square. That's why you akan dapat A square minus B. Sebab ni boleh cut. Okay. Okay, kalau tak nak pening-pening benda ni, tak payah ingat pun. Sebab yang ni adalah konsep. Yang ni hukum tambahan satu lagi, iaitu sekejap, mana hukum tadi yang kita dah buat tu. Sekejap, dia penambahan dekat sini sebenarnya. Lagi satu hukum cert, iaitu saya tambah kat sini yang tadi kita buat tu. A tolak cert B, A tambah cert B. Kalau saya tak ingat dah ni, saya just nak tunjuk je. Bersamaan dengan A square tolak B. Ni hukum yang ketiga. Okey, penggunaan dia yang senang. Nanti ni akan guna banyak dalam yang kita nak sambung conjugate ni, which is yang ni. Yang ni kita akan guna banyak sebab kita akan buat darab tambah tolak, tambah tolak. So kita akan kaitkan dengan benda tu lah yang tadi tu. So sekarang kita buat soalan supaya you guys boleh nampak. Kan saya cakap je dia tak nampak kan benda tu kan. So kita buat soalan. Contoh A. Saya buat 1/5 cert 3. Okey, ni adalah kategori mana? Kalau kita tengok balik dekat sini, ni adalah kategori single. Bila kategori single, kita akan darab dengan cert conjugate dia adalah diri dia sendiri. Jadi kat sini kita tahu kita akan darab dengan 5 cert 3. Okey, so kat sini saya sambung dekat sini lah. Kita akan darab 5 cert 3, 5 cert 3. Okey, jadi ke atas senang. 1 darab 5 cert 3, kita akan dapat diri dia sendiri. 5 cert 3, apa-apa yang darab dengan 1. Bawah ni, kita akan darab 5 cert 3 darab dengan 5 cert 3. Okey, so 5 cert 3 yang kat bawah ni kita boleh susun sebenarnya. 5 darab 5
darab set 3 darab set 3. Okey. So 5 darab 5 kita akan dapat 25. Set 3 darab set 3, kalau tak nampak, siapa yang tak nampak boleh buat manual, iaitu kita buat macam tadi, 3 1/2 tambah 1/2, so akan dapat 3. Kalau saya ingat setengah darab setengah akan dapat full lah 3. So kat sini adalah 3, macam tu. So 25 darab 3, 5 per answer tadi 1/15. So akan dapat jawapan dia set 3/15. Ni adalah jawapan dia. Okey, nak check jawapan kita boleh tekan kalkulator je. 1/5 set 3. Nampak tak dapat set 3/15? Sama. Okey, ni soalan A, and then saya buat soalan B. Soalan B dia bagi 1/7 set 2 tambah 5 set 3. Okey, untuk yang ni kita tengok balik dia geng mana, set conjugate. Dia adalah geng tambah. Dia bukan single, dia double dah sekarang. So kita tengok yang tambah. Bila tambah, kita akan darab dengan diri dia juga, cuma operasi dia akan jadi opposite, iaitu tolak. Tambah jadi tolak. So kat sini kita salin balik, kita akan darab dengan 7 set 2 tolak 5 set 3. So per 7 set 2 tolak 5 set 3. Okey. So dekat sini atas macam biasa, sama je. So kita akan dapat balik 7 set 2 tolak 5 set 3. Bawah ni yang kita akan dapat, kita akan guna konsep tadi, iaitu 7 set 2 tambah 5 set 3 darab dengan 7 set 2 tolak 5 set 3. Nampak tak sekarang? Yang ni adalah A plus B, A minus B. Ni saya tengah cakap yang konsep A square minus B square. Ni memang ada konsep dia. A square minus B square, kita akan dapat A plus B, A minus B. So kita tengok kat sini A dia apa? Kita tengok kat sini A dia adalah 7 set 2. Ni A kan? Saya buat A dia. B dia adalah 5 set 3. Cuba tengok, ni sama kan, 5 set 3. Yang ni 7 set 2. So dia guna konsep ni, A plus B, A minus B. Jadi bila kita nak patah balik, dia sebenarnya adalah yang ni. So kita akan dapat A square. A dia apa? A dia 7 set 2. Jadi saya tulis kat sini, ni cara cepat tau. Saya tulis kat sini, atas salin balik lah. A dia adalah 7 set 2. So 7 set 2 square tolak B dia adalah 5 set 3. 5 set 3 square. Dapat macam tu. Okay. And then bila kita dapat macam ni, saya buat kat sebelah dia. Atas dia sama, 7 set 2 tolak 5 set 3. So kat sini 7 square kita akan dapat apa? 49 kan? 49 set 2 darab dengan 2. Set akan dapat 2 kat sini. Tolak 5 square 25. Lepas tu set dengan yang ni akan dapat 3. Kalau tak pasti, tekan je kalkulator. Tapi saya nak bagi fahamkan konsep sebab saya takut dia involve dengan huruf nanti. So 49 darab 2 tolak dengan 25 darab 3. Kita akan dapat bawah 23. So 7 set 2 tolak 5 set 3 per 23. Ni jawapan last kali dia. Okay.
So kat sini kalau nak cek jawapan, boleh je tekan kalkulator. Ni untuk cek jawapan konsep still you guys kena faham. 1/7/2 tambah 5/3. Dapat. Samalah, negatif 5 diletak depan. Negatif 5/3 tambah 7/2/23. So ni jawapan dia. Okay, then soalan C. Soalan C adalah dia bagi 1/2/3 tolak 5/7. Okay, first thing kita kena tengok dia double ke single. Double kan, sebab dia dah involve tambah dengan tolak. So, tengok balik kat sini. Bila double, kita akan tukar dia punya simbol sahaja. So, sekarang simbol dia adalah tolak. Jadi, kita akan guna yang tolak ni terbalik kan, akan jadi tambah. Jadi, kita akan dapat kat sini darab dengan 2/3. Diri dia juga, cuma tukar yang bahagian operasi sahaja. Tambah 5/7 over 2/3 tambah 5/7. Okay. So kat sini atas darab dengan 1, dapat diri dia balik lah, iaitu kita akan dapat 2/3 tambah 5/7. Then yang dekat bawah ni, nampak tak dia sama, which is 2/3 2/3, 5/7 5/7, lepas tu ada tambah tolak. Jadi kat sini ni adalah A, ni adalah B, ni adalah A, ni adalah B. So dia dah buat konsep A plus B, A minus B. Tak kisahlah tak mana dulu, tapi dia sama je. Minus dulu ke plus dulu ke tak kisah, tapi ada dua sebutan ni. Jadi bila kita dah permudahkan dia, dia akan dapat macam ni. Ni memang bentuk dia. Okay, so bila dapat macam ni, kita akan dapat A dia adalah 2/3. Saya buat per So A adalah 2/3 square. Tolak dengan B. B dia adalah 5/7. Okay, so kita dapat ni. Jadi atas salin balik 2/3 tambah 5/7 per ni 2 kuasa 2 4. Set 3 kuasa 2 akan dapat 3. Cut yang set ni. Tolak 5 kuasa 2 25. Set 7 kuasa 2 akan dapat 7. So saya sambung sebelah ni. Atas sama je, 2/3 tambah 5/7 per, yang ni tekan je kalkulator, 4/3 12 tolak dengan 25/7. So dapat negatif 163. Nak pastikan jawapan betul ke tak? Betul tak yang kita buat ni? Tekan kalkulator. 1/2/3 tolak 5/7. 5/7 pula. 5/7. Okey, dia bagi dalam jawapan dalam dot. Maksudnya sekarang ni dia bagi dia decimal kan. So yang inilah jawapan dia. Okay. And then soalan D. Tu buat lagi. Nak bagi faham konsep. D. So untuk D, saya buat 1 tambah set 3 per 1 tolak set 3. Okey, ni dia saja nak kelirukan kita. Kita tak nak set di bahagian bawah. So yang atas ni tak kisah pun sebenarnya. Jadi bila kita nampak ni 1 tolak set 3, ni adalah single ke double? Still double kan? So bila double, kita ada yang tolak. Dia adalah tolak. So kita akan ambil yang ni, dia punya opposite. Salin balik je. Jangan tengok yang atas. Kita nak tengok yang bawah. So kita akan dapat 1 tambah set 3 per 1 tambah set 3. Okay. So macam mana kita nak buat benda ni? Kita akan dapat kat sini 1 tambah set 3
darab dengan 1 tambah set 3 per 1 tolak set 3 1 tambah set 3. Ni nampak tak? Ni sama konsep yang A tolak B, A tambah B, iaitu kita akan dapat conclusion dia A square tolak B square. Ni memang kena ingat. Okay, so kat sini kita akan dapat yang mana A, yang mana B. Ni A, ni B. Ni A. Dia boleh je kalau kamu nak kira manual, kembangkan macam biasa lah. Okay, so yang ni kita akan dapat yang ni kena kembangkan lah. 1 darab 1, 1. Ni macam ni. 1 darab set 3, set 3. Set 3 darab 1, set 3. Set 3 darab set 3, dapat 3. Guna ni guna apa orang panggil tu, konsep indeks. So, siapa yang tak boleh kira, tak faham macam mana saya dapat 3, cuba try kira manual. Set 3 darab dengan set 3. Okay? You akan dapat 3 nanti. So, per yang ni kita akan dapat A square tolak B square. Kalau kamu nak kembangkan manual pun boleh. Cuma ni cara cepat lah. So, saya dah tahu A dia 1. So, 1 square akan dapat 1 tolak B square. B dia adalah set 3. Set 3 square akan dapat 3. Macam tu. Okay, dan saya sambung kat sebelah ni. 1 tambah 3, 4. Set 3 tambah set 3, 2 set 3. Yang ni saya dah terang hari tu untuk subtopik ketiga. Macam mana nak menggabungkan ni. Okay, so per 1 tolak 3, negatif 2. Kalau contoh kamu tak faham set 3 ni, kamu buat balik. Buat perwakilan X equal to set 3. Jadi X tambah X, 2X. Sebab tu dapat 2 set 3. Okay, so kat sini kamu akan dapat 4 tambah 2 set 3. Jadi kita boleh permudahkan lagi. Jangan lupa kita boleh permudahkan lagi. Keluarkan, faktorkan 2. So ni akan tinggal macam ni. Kalau masukkan balik, kita akan dapat 2 darab 2, 4 balik. 2 darab 1 kat luar ni, dapat 2 set 3 per negatif 2. So boleh cut. So kat sini akan tinggal negatif 2 tolak set 3. Ni jawapan dia. Okay, sebab negatif ni kat luar Kalau saya letak negatif kat sini, bila buka kurungan, dia akan dapat negatif 2, negatif 3, set 3. Okay, ni soalan D. And then the last question, yang ni yang paling panjang, E. Konsep dia sama je. Asalkan you faham yang basic, insyaAllah yang atas-atas you akan rasa okey. So, dia punya soalan 5 tambah set 7 per 1 tambah set 3. Tambah, ni panjang 4 tolak set 7 per 1 tolak set 3. So, kalau tengok dari sini, ada 2 pembawa. So, kita buat asing-asing. Abaikan mereka. So, kita buat satu-satu. Alright. So, kat sini, ni adalah double. Which is, kita tak akan guna yang konsep single. Kita akan guna konsep double. Kita akan tulis balik diri dia. Cuma tukar dia punya operasi. Jadi, kita akan darab yang bawah. Yang pertama, yang bahagian depan. Kita akan darab dengan 1 tolak set 3. Okay, ni untuk yang bahagian depan. And then bahagian belakang, kita akan buat, dia double juga Dan diguna operasi tolak. So, kita akan tulis diri dia balik dan tukar operasi jadi operasi tambah. 1 tambah set 3. 1 tambah set 3. Okay, so ni untuk bahagian depan, ni untuk bahagian belakang.
Jadi yang atas ni kita akan darab 5 tambah set 7 dengan 1 tolak set 3. Ini untuk atas. Untuk bawah, ingat ni konsep yang tadi juga, iaitu A plus B, A minus B. Kita akan dapat A square minus B square. Tengok ni, A, B. A dia 1, B dia set 3. 1, set 3. So ikut je ni. Jadi akan dapat A square tolak B square. So A dia adalah 1. 1 square. 1 square adalah 1. Tolak B square. B dia adalah set 3. Set 3 square akan dapat 3. So dapat macam tu. Tambah 4 tolak set 7 darab dengan 1 tambah set 3. So bawah ni adalah sama je, 1 tambah set 3, 1 tolak set 3 darab. So akan dapat macam ni konsep dia. Jadi dia akan dapat sama juga, 1 tolak 3. So kat sini kita kena tengok, kena darab satu-satu lah benda ni. Jadi kat sini, sini darab sini, sini darab sini, sini darab sini, sini darab sini. So kita akan dapat 5 darab 1, 5. 5 darab negatif set 3 akan dapat negatif 5 set 3. Set 7 darab 1 akan dapat set 7. Set 7 darab dengan set 3, kita akan dapat yang ni yang kita belajar awal dulu, 7 darab 3 per 1 tolak 3 dapat negatif 2. Dan tambah makan ni. Okey. Ni pun sama. Darab, 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 darab. Konsep dia sama tau. So jangan takut kalau soalan tu panjang. 4 darab 1, 4. 4 darab set 3 akan dapat 4 set 3. Set 7 darab 1 akan dapat tolak set 7. Set 7 darab set 3 akan dapat tolak set 7 darab 3. So dapat bawah ni negatif 2. Okay. And then sambung dekat sini. Kita sambung dekat bahagian sini. Cik ke ataskan sikit. Bawah dia sekali yang ni. Dia memang panjang sikit yang ni. So dekat sini kita akan dapat 5 tolak. Saya salin balik sebab saya takut tersalah nanti. 5 set 3 tambah set 7 tolak. Ni saya gabungkan set 21. Dan tambah lagi sebab pembawah dia dah sama kan. Jadi saya boleh gabungkan terus. Tambah 4 tambah 4 set 3 tolak set 7 tolak set 21 per negatif 2. Okey, so dia memang dah jadi panjang. Tapi jangan takut, kita jawab dia slow-slow. Dan lepas tu, apa yang kita kena buat? Kita sambung kira lagi. Nombor dengan nombor. Yang ni kita kena tengok betul-betul. Maksudnya kita kena tengok betul-betul dia punya nombor dengan nombor ni. Ni 5, ni geng 5. Maksudnya geng nombor biasa dengan dia ni. Betul kan? So kita susun kat depan 5 tambah 4. Okay, fine. Kita dah tulis dah yang tu. Lepas tu yang set 3 pula. Kita tengok set 3. Ni negatif 5 set 3. Dan mana lagi set 3 ni? Tambah 4 set 3. Okay. And then set 7. Set 7 dekat sini. Set 7 plus set 7. Ni minus set 7. So set 7 akan hilang. Macam tu. Dan negatif set 21 pula. Tolak dengan set 21. So per negatif 2. Okay. Dan kat sini saya gabunglah 5 tambah 4, 9. Ni negatif 5 tambah 4 dapat negatif 1. Negatif 1 akan dapat macam ni lah. Kalau tak nampak, buat perwakilan X, X. Ni Y, Y. Macam tu. Okay. And then tolak dengan set 21 ada 2 kali. So 2 set 21 per negatif 2.
So ni adalah jawapan dia. Okay. So sampai situ sahaja. Yang soalan last ni dia panjang sikit tau. You sebenarnya boleh je letak kat bawah negatif. Kalau you nak letak atas negatif pun boleh. Cuma nanti you kena tukar simbol semua ni lah. Yang ni akan jadi negatif, positif, positif. Sama je jawapan dia, okay? So sampai situ sahaja. Saya rasa dah habis untuk subtopik kedua, iaitu subtopik hukum set. Ni. Kita dah habis dah hukum set ni. So next class nanti saya masuk hukum logaritma. Kat sini. So hukum set mana lagi tadi yang kita buat 5 tu? Ni. Which is yang ni. Hari ni kita dah cover menisbahkan penyebut. Jadi dah settle dah untuk tajuk ni. Tajuk pula. Untuk subtopik ni kita dah belajar 3 hukum, iaitu yang ni, yang tambah, darab, bahagi dengan konsep yang ni, yang kita dah memang tahu dah. Saya tak suka hafal sangat yang ni. Saya ingat konsep yang A square minus B square tu. So kita akan dapat A plus B, A minus B, macam tadi yang saya buat kat soalan tu. Okay. Kalau tak ingat ni, kembangkan sendiri. Tapi jadi panjang lah. Sebab tu saya suka ingat benda ni je. So sampai situ sahaja. InsyaAllah nanti kita sambung hukum logaritma. Okay, esok saya akan buat maths untuk penyelesaian persamaan serentak, sebab ada yang tanya. So nanti lusa kita sambung ini balik. Okay. So sampai situ saja. Okay, bye. Assalamualaikum.